Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini, kumpulan kami akan membuat satu dokumentari yang mengisahkan tentang komunis di tanah Melayu. Apa itu komunis? Jom kita mengenal pasti latar belakangnya dahulu. Latar belakang PKM. Ideologi PKM ini mula disebarkan pada tahun 1930-an, semakin berkembang pada tahun 1941 hingga 1945 akibat perasaan anti-Jepun. Matlamat utama komunis di tanah Melayu ialah untuk menubuhkan sebuah negara komunis. Namun, fahaman komunis ini mula dibawa masuk sejak awal tahun 1920-an lagi, iaitu melalui cawangan Parti Kuomintang KMT yang mempunyai perkaitan dengan gerakan komunis di negara China. Menjelang pada tahun 1924, cawangan dan ranting KMT telah ditubuhkan di hampir setiap negeri di tanah Melayu sebagai pelapis bagi menyebarkan pengaruh komunis. Kita sudah mengenali latar belakang Parti Komunis Malaya. Jom kita ke topik seterusnya, iaitu perkembangan sebelum darurat. Perkembangan sebelum darurat. Semasa penjajahan Jepun, PKM menawarkan diri untuk membantu British menentang Jepun. Mereka menubuhkan MPAJA di tanah Melayu. Bagi membantu pergerakan MPAJA, British membekalkan senjata kepada PKM melalui pasukan Force 136. PKM berjaya mempengaruhi perasaan masyarakat di tanah Melayu untuk membenci Jepun. Mereka bekerjasama dengan British melalui Force 136. PKM dan MPAJA, Malayan People Anti-Japanese Army, keluar dari hutan dan mengambil alih pemerintahan selama 3 minggu. Selepas pendudukan Jepun, British kembali semula ke tanah Melayu dan meminta PKM memulangkan segala peralatan senjata dan membubarkan MPAJA. Kerajaan British mengarahkan supaya MPAJA menyerahkan semua senjata, tetapi PKM tidak mahu menyerah senjata, sebaliknya menentang British. PKM berjuang di atas landasan perlembagaan. Itulah sebagai daripada perkembangan sebelum darurat. Okey, kita terus ke penyusupan komunis dalam kesatuan kerja dan pergerakan politik. Penyusupan komunis ke dalam kesatuan sekerja dan pergerakan politik. PKM memulakan kegiatan subversif dengan menyusup masuk ke dalam kesatuan kerja. PKM menerima sokongan kuat daripada Pan Malayan Federation of Trade Unions PMFTU. PKM menganjurkan mogok di seluruh tanah Melayu. PKM juga menyelusup masuk ke dalam pergerakan politik. Gabungan putera AMCJA All Malaya Council of Joint Action mengemukakan cadangan perlembagaan yang dikenali sebagai Perlembagaan Rakyat. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan saja, iaitu sebab berlakunya darurat ketika penjajahan komunis di tanah Melayu. Sebab berlakunya darurat, boleh dikatakan bahawa segalanya telah bermula selepas kedudukan Jepun pada 1942 sehingga 1945. Nasionalisme penduduk tanah Melayu yang telah dipengaruhi oleh Jepun semasa penjajahannya telah mendorong penduduk tanah Melayu untuk berkerajaan sendiri. Pembunuhan seramai 3 orang pengurus ladang berbahasa Inggeris di Sungai Siput Perak pada tahun 1948 telah menyebabkan kerajaan mengisytiharkan darurat di seluruh tanah Melayu. Dan sebulan selepas itu, Parti Komunis Malaya telah diharamkan. Selain parti PKM, antara parti lain yang berhaluan kiri yang turut diharamkan oleh British adalah Pembela Tanah Air, Parti Kebangsaan Melayu Malaya, Angkatan Wanita Sedar dan Hizbul Muslimin. Namun, masih terdapat gerakan yang ditubuhkan oleh PKM pada ketika itu. Salah satunya ialah gerakan Minyuan yang ahlinya dipelopori oleh orang Cina. Ia berperanan untuk memberikan segala maklumat, membekalkan makanan dan ubat-ubatan kepada komunis. Mereka telah bergerak dari bandar sehingga ke kampung dan kawasan pendalaman tanah Melayu. Walaupun dianggarkan lebih kurang 90% daripada komunis, penyokong dan bersimpatinya di tanah Melayu adalah terdiri daripada orang Cina.
Namun tidak dapat dinafikan terdapat juga orang Melayu yang terlibat dalam pergerakan komunis atau yang menyokong perjuangan komunis di tanah Melayu. Keadaan ini dapat dibuktikan dengan kemunculan nama-nama seperti Musa Ahmad, Rashid Maidin, Abdullah Sidi, Ibrahim Cik dan Syamsiah Fakih. Walaupun PKM tidak dapat berkembang dengan pesat pada peringkat awal, tetapi ia dapat bergerak dalam dua aktiviti penting pada ketika itu. Pertama, PKM berjaya mempergunakan keadaan kemelesetan ekonomi dunia pada tahun 1930-an dalam mempengaruhi kaum buruh di tanah Melayu untuk mengadakan pemogokan. Dengan itu, dapat menimbulkan ketidakstabilan ekonomi yang boleh menjejaskan kekuatan ekonomi dan pentadbiran British di tanah Melayu. Antara contoh mogok ialah seperti yang berlaku di Kuala Lumpur dalam kalangan tukang kasut pada 30 Disember 1933 dan tukang jahit pada 8 Januari 1934. Alasan mereka melakukan mogok adalah untuk menuntut kenaikan gaji dan memperbaik keadaan tempat kerja mereka. Aktiviti kedua PKM pada peringkat awal penubuhannya ialah menggunakan peran Cina-Jepun yang meletus pada tahun 1937 di negara China sebagai alasan menganjurkan gerakan anti-Jepun dan memperluas pengaruhnya dalam kalangan penduduk Cina di tanah Melayu. Parti Komunis Malaya segera mengeksploitasikan luapan semangat kebangsaan orang Cina untuk meluaskan pengaruhnya. PKM bukan sahaja menyokong, malah meniupkan lagi semangat kebangsaan dengan menganjurkan dan mendatangi kempen anti-Jepun di tanah Melayu. Selepas Jepun menyerah kalah pada 15 Ogos 1945 dan sebelum British Military Administration atau BMA kembali ke tanah Melayu pada 3 September 1945, wujud kekosongan politik dan ketenteraan di tanah Melayu. Keadaan ini telah digunakan oleh PKM dan MPAJA untuk berkuasa di tanah Melayu. Mereka keluar dari hutan dan melakukan penganiayaan di sana-sini. Walaupun kemudiannya MPAJA dibubarkan pada 1 September 1945 dengan persetujuan PKM setelah PMA berkuasa di tanah Melayu. Namun, kegiatan komunis masih diteruskan dengan tujuan untuk menghalau penjajah British dan membentuk Republik Komunis. Bagi melumpuhkan pergerakan ini, pihak kerajaan British telah memperkenalkan beberapa rancangan. Antaranya, pengenalan rancangan BRIN. Di bawah rancangan ini, penduduk Cina yang tinggal di pinggir-pinggir hutan ke kawasan penempatan yang baharu bagi menggalakkan mereka menjadi mangsa komunis. Lain-lain langkah yang diambil oleh kerajaan British adalah mengadakan perintah berkurung, mewujudkan kawasan putih dan kawasan hitam, iaitu kawasan putih adalah kawasan yang bebas daripada ancaman komunis dan kawasan hitam kawasan komunis. Dalam hal ini, penduduk kampung baru di bawah rancangan BRIN dilarang memberikan makanan dan bekalan perubahan kepada komunis. Seterusnya, peran saraf juga dilancarkan bagi memantapkan lagi usaha membenteras komunis dengan mengadakan rapat umum menggunakan spanduk serta kempen melumpuhkan komunis. Pihak British juga telah mewujudkan undang-undang darurat. Undang-undang ini menggariskan mana-mana parti politik yang bersifat radikal akan diharamkan dan sesiapa yang disyaki terlibat dengan komunis akan ditangkap dan dibuang negara. Usaha terakhir dilakukan oleh kerajaan Tanah Melayu bagi membanteras komunis adalah mengadakan rundingan baling pada 28 hingga 29 Disember 1955 di Kedah. Walau bagaimanapun, rundingan ini gagal kerana keengganan Chin Peng untuk membubarkan PKM dan tetap mahukan ia dijadikan sebagai parti politik yang sah.